Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifi bin Muhammad Janas, nombor metrik 283224. Bersama-sama dengan ahli kumpulan saya iaitu Cik Syafiq Bashar bin Ali Bashar, nombor metrik 283545. Cik Nurul Hidayah binti Ibrahim, nombor metrik 283530. Dan juga Cik Kartini Fahmiza binti Muhammad Syazali, nombor metrik 283190. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang tajuk Revolusi Industri 4.0 ataupun IR 4.0. Mungkin ada segelintir orang tahu IR 4.0 ni apa ataupun Revolusi Industri 4.0 ni apa, dan mungkin segelintir lagi tak tahu. Jadi apakah itu Industri 4.0? Industri 4.0 ataupun IR 4.0 dikenali sebagai Smart Factory. Perbahasan industri 4.0 ni dan kesannya ialah perkembangan pesat disebabkan persaingan yang sengit tentang pendigitalan, Internet of Things dan pengetahuan yang bijak. Konsep industri 4.0 berasal daripada Jerman dan telah diiktiraf oleh negara perindustrian termuka, manakala ia juga dikenali sebagai perhubungan perusahaan di Amerika Syarikat dan sebagai revolusi industri keempat di United Kingdom. Istilah industri 4.0 berasal pada tahun 2011 di Hanover, Jerman sebagai strategik untuk meningkatkan persaingan dari luar negara dan untuk membezakan industri Jerman dan Kesatuan Eropah daripada industri lain pasaran antarabangsa. Teknologi baru dalam IR 4.0 adalah analisis besar data, Internet of Thinking, simulasi, automasi, tambahan pembuatan integrasi sistem, pembangunan robotik, cyber keselamatan dan cloud. So, setiap teknologi tersebut memainkan peranan penting dalam merevolusikan industri selaras dengan kehendak organisasi. Jadi mungkin sahabat saya Cik Kartini Fahmiza boleh meneruskan tentang definisi 3 teknologi baru IR 4.0. Silakan Cik Kartini. Terima kasih Cik Hafifi. Saya Kartini Fahmiza binti Muhammad Syazali, nombor metrik 283190, akan menerangkan definisi 3 teknologi baru IR 4.0, iaitu keselamatan cyber, penggunaan robot dan industrial Internet of Things. Keselamatan cyber ialah aspek penting yang mampu mendatangkan impak seperti menjatuhkan persekitaran perniagaan disebabkan serangan pengganas. Penyelesaian bagi mengatasi serangan keganasan ini adalah membuat analisis serangan keganasan terlebih dahulu sebelum serangan datang melanda. Sistem keselamatan negara wajib bagi membentuk dan melatih pekerja menentang serangan cyber. Walaupun penyelesaian terhadap perang cyber akan membebankan syarikat, jumlah kos yang dijangkakan tidak akan tinggi. Penggunaan robot pula digunakan dalam industri pembuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan tidak boleh dilakukan dengan mudah oleh manusia. Strategi automasi tradisional, syarikat tidak dapat melaksanakan strategi dan penambahbaikan berterusan jika mereka tidak menggunakan robot. Penambahbaikan terhadap sektor industri menyebabkan penggunaan alat seperti robot menjadi senang dan mudah digunakan. Jumlah penggunaan robot yang maksimum di industri seperti kilang, ladang dan sebagainya dapat mempercepatkan produktiviti. Bidang-bidang seperti logistik, keusahawanan, pengeluaran dan aktiviti pengeluaran yang lain boleh dikawal dari jauh oleh manusia dengan menggunakan robot. Kewujudan teknologi baru yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat dari aspek teknologi robot seperti KUKA, LBR dan IIWA adalah bertujuan untuk melakukan kerja-kerja yang sukar di tempat kerja, dan teknologi robot mampu memberi kerjasama dengan manusia. Industrial Internet of Things ialah revolusi teknologi yang menyediakan penyelesaian untuk pengiraan, analitik dan lain-lain lagi. Peranan IoT adalah untuk mewujudkan hubungan internet dengan mengumpul data-data daripada objek fizikal. Data-data komputer atau peranti di peringkat yang lebih tinggi mampu membolehkan keputusan tentang operasi dicapai. Dengan adanya penggunaan alat seperti IoT, pengoperasian perniagaan akan menjadi lebih berdaya saing dan efektif serta menunjukkan persaingan yang tinggi. Oleh itu, kebolehan IoT secara tidak langsung menjadikan IoT penting dalam jangka masa panjang di mana kebanyakannya dikaitkan dengan kelancaran operasi dan membuat keputusan yang berkesan. Terima kasih Cik Kartini. Saya akan menerangkan tentang
fungsi teknologi baru industri revolusi 4.0. Setiap teknologi baru revolusi industri 4.0 mempunyai fungsi masing-masing berdasarkan skop tugas yang telah ditetapkan. Fungsi teknologi industri 4.0 membantu syarikat mengurus dan mengoptimumkan semua aspek proses pembuatan dan rantaian bekalan. Oleh itu, fungsi ini amat penting bagi revolusi perindustrian 4.0 terhadap syarikat dan organisasi. Antara fungsi-fungsinya, analisis data besar, Internet of Things, simulasi, otomasi, tambahan pembuatan, sistem integrasi, penggunaan robot, keselamatan cyber dan cloud. Walaupun begitu, industri revolusi 4.0 ada kebaikan dan keburukannya. Dalam meneliti revolusi ini, rata-rata syarikat dan organisasi banyak mencapai kejayaan hasil daripada perubahan dan revolusi yang berlaku. Hal ini membuktikan bahawa revolusi perindustrian 4.0 berjaya membawa perubahan yang ketara dalam perdagangan alam maya atau e-commerce. Revolusi perindustrian keempat mendatangkan banyak impak yang positif terhadap syarikat dan organisasi yang memanfaatkannya. Walau bagaimanapun, ia juga tidak terkecuali boleh membawa kepada perkara yang negatif seiring dengan kelebihannya. Ia juga mempunyai kelemahan yang tidak dapat dielakkan. Antaranya, analisis data besar. Kebaikan, analisis data lebih mudah dan cepat. Penyimpanan data dalam metrik. Keburukan, sukar dianalisis. Sebahagiannya besar data rujukan berbentuk vektor. Antara lainnya seperti simulasi. Kebaikan dia, situasi kritikal boleh disiasat tanpa risiko, mengelakkan bahaya. Keburukan, kos menjadi mahal. Pemahaman yang menyeluruh sangat diperlukan. Sahabat saya, Cik Nurul akan meneruskan perbincangan ini mengenai negara yang mengamalkan teknologi baru dalam IR 4.0. Maknanya banyak kekurangan, banyak kelebihannya dalam penggunaan IR 4.0 ni ya Cik Safi ya. Baik, terima kasih Cik Safi dan Cik Kartini. Mungkin Cik Nurul boleh tambah apa-apa lagi berkaitan dengan IR 4.0 ni? Silakan Cik. Terima kasih Cik Hafifi. Assalamualaikum, saya Nurul Hidayah binti Ibrahim, nombor matrik 283530. Saya pula akan berkongsi negara yang mengamalkan teknologi baru IR 4.0. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia adalah antara negara yang mengamalkan teknologi baru IR 4.0 untuk perkhidmatan yang lebih baik. Manakala cabaran IR 4.0 pula adalah kekurangan tenaga mahir dalam sektor swasta dan akan berlakunya kekosongan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. Dari segi sistem pendidikan pula, pelajar kurang pengetahuan berkenaan penggunaan ICT dan akan beri impak negatif kepada pelajar itu sendirilah. Seterusnya, bolehlah disimpulkan di sini dengan peralihan kepada industri 4.0, pembuat dasar harus memikirkan kesan globalnya mengenai masalah sosial semasa dan berpotensi melalui dimensi sosial teknologi baru. Itu je lah daripada saya. Terima kasih. Ada tak siapa-siapa yang ingat tentang kenyataan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, pernah menyatakan tentang industri IR 4.0 ni? Ya Cik Nurul, kenyataan bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad itu ialah potensi untuk pertumbuhan adalah tidak terhad tetapi semuanya bermuara kepada pengetahuan mengenai aplikasi. Betul. Okey, terima kasih Cik Tini sebab berkongsi mana-mana yang lupa tu. Sama-sama Cik Nurul, terima kasih juga untuk pertanyaan itu ya. Tapi kita semua kena ingat, walaupun ada kebaikannya yang banyak, tapi keburukan dia pun perlu diambil berat juga supaya industri ini memberi kesan yang baiklah kepada kita semua.
Betul tu, saya setuju dengan Cik Syafiee Bashar. Maknanya setiap perkara baru yang kita terima, kita perlu perhalusi dan dalami supaya kita dapat memaksimumkan impaknya dalam pengurusan harian kita. Jadi saya rasa setakat ini saja perbincangan kita, dan saya harap pada sesiapa yang mendengarkan perbincangan kita ni dapat banyak manfaat dan input-input yang berguna untuk dijadikan panduan berkaitan dengan IR 4.0 ni ataupun revolusi perindustrian 4.0 ni. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Fifi, terima kasih semua sebab berkongsi sedikit tentang IR 4.0 ni. Ni je lah perbincangan kita untuk hari ni. Okey, cik-cik semua, terima kasih untuk perbincangan ni. Sama-sama, jumpa kita lagi nanti.